عدده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتاب العزيز: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin, dengan izinnya, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberikan kesempatan sekali lagi. Alhamdulillah, kita masih berada di sini. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita menjadi insan yang antara insan yang dipilih. Terpilihlah kita ni untuk sama-sama merasai, sama-sama mengalami rasa cinta, untuk menggamit rasa cinta, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menggemburkan kesuburan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanam biji benih, tanam anak pokok, kita perlu semai dia, kita perlu jaga, tak baja, kawal daripada serangan penyakit dan sebagainya. Barulah anak pokok tu akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Begitulah juga kita ni diibaratkan umpama anak pokok jugalah. Iman kita ni umpama anak pokok juga. Perlu disiram, perlu dijaga, perlu dibaja. Tempat kita nak siram, tempat kita nak berjaga, inilah tempat kita. Kalau kata kereta tu, kereta kan, kita hari-hari naik kereta, sampai masa kena servis. Sampai masa dia kena buat servis. Ada yang rosak teruk, ada yang rosak sikit, ada yang menunjukkan tanda-tanda nak rosak, dia bagi signal, isyarat nak rosak tu. Jadi kita pun cepat-cepat perbaiki. Begitulah kita ni. Bila hidup di dunia ni, tempat yang penuh dengan pancaroba,
dunia ni tempat yang kita kata untuk kita, bukan untuk bersenang-senang sebenarnya di dunia ni, untuk kita diuji, menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba. Jadi dalam menempuh kehidupan tu, menjalankan kehidupan kita, kadang-kadang kita rasa apa? Rasa macam dia panggil apa? Down. Istilah orang putih down. Istilah kita apa dia tahu? Rasa tak boleh bergerak, rasa lesu, lemah, tak bertenaga. Apa yang tak bertenaga? Kita punya jiwa. Jiwa kita tak bertenaga, tak bermaya. Kadang-kadang badan kita letih, badan kita tak larat, tapi bila jiwa kita kuat, kita akan mampu datang ke majlis ni. Kita mampu nak buat kebaikan, kita mampu nak beri manfaat pada orang lain. Kadang-kadang kita ada semua potensi untuk buat kebaikan, potensi untuk buat bagi manfaat kepada orang, tapi jiwa kita lemah. Jiwa kita rasa nantilah bertangguh. Jiwa kita rasa tak apalah, nanti orang lain yang tolong. Padahal peluang tu ada depan kita. Biasa kan kita kan, bila kita bisiklah hati kita kan, bila lalu je orang ni nampak macam minta sedekah, kita nanti orang lain lah kan. Jadi kita memang akan diuji. Kalau kita kata kita ni ahli tasawuf, ahli tarikat, kita berganding dalam madrasah tasawuf, madrasah Syazuliyah pula, pasti kita akan diuji. Kalau di sekolah tu setiap hari kena uji. So siapalah kita di sini. Dulu disebut madrasah apa? Madrasah Imam Hasan Al-Basri, Madrasah Sufyan As-Sawri. Jadi kebelakangan zaman tu disebut tariqah. Tariqah ni cara, kaedah. Jadi setiap guru, setiap madrasah ada kaedah dia. Jadi kita ikut kaedah tarikat kita lah, tarikat Syazuliyah Ad-Darqawiyah. Jadi dalam kita menjalani kehidupan sebagai ahli tarikat, kita kena fahamlah bahawa tarikat yang kita sertai adalah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita panggil pendapat daripada qaul daripada ulama-ulama tasawuf yang muktabar. Kata Imam Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim, salah satu daripada silsilah guru kita tarikat Syazaliyah. Dia kata tasawuf kita ni ialah berlandaskan kepada kitab dan sunnah. Tasawuf kita ni berlandaskan kepada akhlak dan ilmu. Kitab dan sunnah tu sebagai panduan. Panduan kitab dan sunnah perlukan kepada ilmu. Jadi ahli tariqah kena rajin belajar, kena rajin membaca. Sebab ilmu akan membentuk akhlak. Sebab kita faham macam mana nak berakhlak dalam kehidupan kita. Tasawuf juga adalah zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Bukan zikir saja, bukan fikir saja, mesti ganding. Zikir untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fikir macam mana kita
nak berhubung, bermuamalat dengan sesama makhluk. Sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga jamak benda-benda ni. Kemudian tasawuf juga adalah dipanggil berlapang dada. Tak mudah bengis kata orang tu kan. Tak mudah nak marah, lapang dada. Kemudian tasawuf juga bukanlah sesuatu dakwaan tanpa pembuktian. Bila kita mendakwa kita ni ahli tasawuf dan kita ni orang yang paling baik, nanti kita akan diuji. Katalah kita ni niat ataupun kita rasa kita macam ni orang yang paling sabar lah kan. Dalam takat ni aku rasa aku lah yang paling sabar ni dalam kalangan ada ahli tasawuf ni. Bila cakap macam tu je, pasti kita akan diuji kesabaran kita. Saja, tak lagi. Diujilah kesabaran kita. Bukan dengan orang lain pun, dengan orang yang paling dekat dengan kita akan menguji kesabaran kita. Itu bukan dirancang, itu adalah memang biasanya sunnatullah. Bila kita rasa kita ni orang yang paling sabar, kita akan diuji. Bila kita rasa kita ni orang yang paling berhemah, kita juga akan diuji. Bila kita rasa kita ni yang paling beriman, paling kuat beramal, pasti kita akan diuji. Ujilah. Kita rasa kita paling hebat kan beramal kan. Kita akan diuji dengan kesibukan. Tiba-tiba datang kesibukan tu. Kita nak pilih nak beramal atau nak uruskan kesibukan kita. Ini macam-macam. Jadi bila kita bertasawuf ni, kita sebenarnya tasawuf ini lebih kepada dipanggil perjalanan hati. Perjalanan hati kita dalam menempuh kehidupan kita. Zahir badan kita ni berjalan ikut peraturan, ikut syariat, dan hati muraqabah, merasakan kita diperhatikan. Hati kita. Dan hatilah yang maknanya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak lihat zahir kita. Manusia yang lahir. Makhluk manusia memang lihat zahir tubuh badan kita, segak ke, uduh ke, kemas ke, compang-camping ke, manusia lihat. Tapi Allah tak lihat. Allah hanya lihat kepada hati. Okey. Banyak mana amal zahir yang kita lakukan, nampak secara zahirnya beramal. Solat, kita sedekah, kita baca Quran, kita zikir dan sebagainya. Itu amal zahir. Bagus dari segi zahir, tak dinafikan. Tapi nilaiannya adalah dalam hati. Kalau solat tu, zahir kita solat. Nampak pakaian kemas, dengan berjubah, dengan sorban, dengan wangi-wangian, semua zahirnya bagus. Tapi hati, adakah kita panggil mi'raj, mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga pernah dengar kisah-kisah imam-imam dahulu, dia boleh khatam Al-Quran dalam satu malam. Dia boleh bangun sembahyang malam. Dia boleh maknanya beramal yang banyak. Sebab apa? Sebab hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa lazat baca Al-Quran, dia rasa lazat berzikir, dia rasa lazat buat kebaikan. Kita ada dengar orang cerita, kalau kata baca Quran satu muka surat penat. Kalau penat tu baca lagi sampai kita rasa lazat, payah nak berhenti, dan kalau orang panggil kita rasa terganggu.
Ha. Kita tengah baca Quran ni kan, sedap kan, dengan berlagu semua, bawa belajar lagu kan. Kita berlatih lagu, lepas tu baca satu muka, pasal penat kan, baca lagi semuka lagi, penat lagi, baca lagi semuka, jangan berhenti. Dia akan, permulaan kita nak baca tu kita rasa penat setengah jam, satu muka penat, dua muka penat, sampai 3 muka, lama-lama dia akan rasa sedap. Jadi kelazatan tu suka nak digambarkan, melainkan orang yang rasa. Itulah tasawuf, rasa zauq. Orang kata menuntut ilmu ni sonok, lazat, manis menuntut ilmu. Kita dengar cerita kalau imam-imam dahulu macam mana mereka menuntut ilmu, daripada satu negara ke negara yang lain, pada Baghdad ke Mesir, Mesir ke Hijaz, ke Syam. Sebab apa? Kelazatan dalam menuntut ilmu. Begitu juga kelazatan dalam berzikir. 100, 200 penat, 1000 penat, 2000 dah sedap dah, 3000 sedap. Sedap tu kita rasa dia panggil sedap, payah nak berhenti. Kalau ada orang panggil kita rasa nak marah. Sebab apa? Terganggu. Tumpuan kita, kelazatan kita tu waktu tu terganggu. Jadi maknanya tasawuf kita yang kita sebut tadi, zikir, fikir, bukannya dakwaan. Tasawuf kita ialah cinta kepada Nabi dan juga mengikut jalan dan akhlak Nabi SAW. Tasawuf kita meraihkan adab di setiap tempat, adab dengan setiap keadaan tempat dan keadaan. Tasawuf kita, kata imam ni, tiabul kalam. Tiabul kalam ni kata-kata yang baik. Tasawuf kita ialah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Sebab hati itulah kita nak bawa nanti, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah orang yang menghadap Allah dengan hatinya yang bersih suci. Nak dapat hati yang bersih suci itu macam mana nak buat? Kenalah hilangkan kotoran tu. Kalau kita buat dosa, satu titik hitam. Buat dosa lagi, titik hitam lagi. Kalau banyak dosa, semakin hitam, semakin, kalau tak dibersihkan, makin banyak hitam tu akan gelap hati kita. Jadi nak bersihkan macam mana? Buat kebaikan, kesilapan yang kita buat, kita hapuskan dengan kebaikan. Kalau dosa kecil yang kita buat, kita hapuskan dengan kebaikan, insya-Allah akan terhapus. Dia panggil al-hasanat tumhas sayyiat. Kebaikan akan memadamkan kesilapan kita, kejahatan kita. Kalau kita buat dosa besar, jawapannya kena taubat nasuha. Jadi sebab tu kita dalam tarekat kita melazimi istighfar. Istighfar, kemudian kita selawat ke atas Nabi, kemudian kita kalimah la ilaha illallah 100 kali. Itu paling kurang. Maknanya sehari kita buat berapa? 200 kali. Pagi 100, petang, malam kan 100, 200. Paling kurang. Jadi maknanya kita sentiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tasawuf kita ialah meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Keperluan kita, katakan keperluan kita nasi setengah pinggan, daging serubuk kilo, setengah kurang pada setengah daripada setengah, suku kilo. Keperluan kita. Sayur lebih kurang sejemput. Itu dah cukup. Kalau lebih, itu dah dikira hawa nafsu. Hawa makanan, nafsu makan.
lebih. Keperluan kita tidur berapa jam? 8 jam. Katakanlah contoh 8 jam. Lebih awal. Itulah sifir dia lebih kurang. Kemudian tasawuf kita ialah apa dia? Muhasabatun nafsi. Selalu menghitung diri kita ni. Hari ni apa aku dah buat? Sebelum nak tidur sekali lagi kan. Duk tak boleh lena tu, fikirlah. Pagi tadi buat apa? Ada buat salah dengan orang tak? Kalau salah dengan Allah, berlaku maksiat, berlaku dosa, kita boleh istighfar. Ada tak salah dengan manusia? Ada tak hari ini kita hina orang ke? Hari ini kita ada cerca orang ke? Hari ini kita ada umpat orang ke? Itu nak kena cek tu muhasabatun nafsi. Kalau ada, apa kita nak buat? Masalah tu. Nak tidur ni. Tidur ni dia panggil akhu kepada mati. Saudara kepada kematian. Tak mati lagi lah. Kalau dah mati, habis. Yang kita umpat tadi, yang kita cerca tadi, yang kita hina tadi, tak sempat minta maaf. Kita akan bawa tu, zumrah tu. Akan dituntut. Kalau orang tu tuntut, kalau orang tu maafkan kita, jenis orang yang berlapang dada ni, sebagaimana seorang sahabat kan, sahabat yang dijanjikan syurga. Sebab apa? Dia tak banyak amal pun. Tapi setiap malam dia akan ampunkan semua kalau ada kesilapan orang-orang Muslim yang buat pada dia. Tapi tak ramai ya. Cerita yang dalam hadis tu seorang. Di kalangan sahabat mungkin ramai lagi. Cerita tu dah tersebarkan, mungkin ramai. Kita yang biasa ni, zaman milenium ni, belum tentu ada orang yang mengampunkan, melupakan, ampun dan lupakan dosa orang lain terhadap kita. Kesalahan orang lain kepada kita. Belum tentu. Jadi, itu namanya muhasabatun nafsi. Jadi, dan tasawuf kita ialah luqmatul halal. Apa dia luqmatul halal? Makanan yang halal. Halal. Ahli tasawuf, ulama orang-orang yang hampir dengan Allah Taala ni, dia bukan halal, dia yang bukan kata haram. Haram tu dah tentu dah. Yang syubhah ni, syubhah pun ditinggal. Halal dia ambil tapi tak banyak. Luqmatul halal. Luqmah ni sikit, luqmah makanan yang sikit, luqmah. Sikit dan halal. Kita halal juga tapi banyak sikit. Banyak sikit. Halal juga. Okeylah halal. Baik. Kemudian hubbul khair, sukakan kebaikan, suka buat baik. Suka buat baik, hubbul khair. Suka dan buat baik. Itulah tasawuf kita. Tariqat kita. Maksudnya tariqat ni, tasawuf ni bukan kita belajar dengar kitab, tadah kitab, lepas tu balik tidur. Tak. Itu permulaan. Jadi macam orang yang belajar kan, belajar, dia praktikal, kemudian dia hafal, kemudian ambil peperiksaan, ada ujian. Dia akan jadi apa yang dia nak. Kan? Jadi kita nak jadi hamba Allah yang kenal Allah, hamba Allah yang cinta pada Allah, jadi hamba Allah yang cinta pada Rasulullah. Inilah jalan kita, jalan tasawuf. Yang disebut sebagai dalam hadis tu, hadis Jibril sebut apa? Panggil maqamul ihsan, maqamul ihsan. Kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kita tak lihat Allah, kita yakin Allah lihat kita.
Jadi kita akan buat sungguh-sungguh, buat betul-betul. Kita buat kerja kan, ada supervisor main tengok diri depan kita itu. Takkan kita nak buat kerja main-main. Mesti kita buat sungguh-sungguh kan. Jadi maknanya kita rasa macam tu, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tasawuf kita. Jadi kita memelihara diri kita, memelihara kehormatan kita, dan kita dituntut jaga diri kita aja. Kita tak dituntut untuk jaga orang lain. Kita dituntut bersihkan hati kita saja. Tak dituntut bersihkan hati orang lain. Itu dalam bab tasawuf. Dalam bab dakwah lain. Itu dalam bab dakwah lain. Jadi dalam bab tasawuf kita dituntut hanya syakna dengan hati kita. Bagaimana nak bersihkan hati kita. Tazkiyatun nafs. Diri kita. Supaya hati itu bersih. Hati itu tempat Allah lihat. Tempat pandangan Allah. Dan Allah mencapakkan rasa cinta daripada kita pada hati lah. Jadi kalau hati kita kotor, hati kita banyak dosa, dia menghalang rasa cinta. Kadang kita rasa bila-bila buat ibadat rasa penat. Jadi kadang-kadang sebenarnya mirat dipanggil cermin hati kita tu mungkin ada kekotoran menyebabkan kita rasa berat nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, berat nak buat kebaikan. Ya Allahu alam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.